Amat Berhormat Perdana Menteri kerana berjaya membentangkan Belanjawan 2025 dengan penuh berhemah dan bertata kelola baik dalam membina Malaysia yang kita cintai. Saya lihat banyak perkara, kalau baik, kita tentu kata baik dan baik untuk rakyat dalam Belanjawan kali ini. Saya gembira melihat sumbangan tunai seperti STR dinaikkan daripada RM3,700 kepada RM4,000. STR untuk orang bujang pula naik RM500 kepada RM600 dan bantuan warga emas juga naik sehingga RM600. Malah saya yakin dengan penambahan nilai ini, bilangan penerima juga pasti turut akan bertambah dan limpahan manfaat mampu merangsang ekonomi yang lebih baik. Maka betul lah apa yang Kerajaan Barisan Nasional BN dulu lakukan, walaupun pernah digelar dedak atau merasuah, tapi kini diteruskan. Dan pemberian tunai amat membantu rakyat mengharungi cabaran hidup. Saya tak ada masalah kerana apa yang baik, kita move on, kita teruskan, kita sokong. Saya balik kepada subsidi petrol RON 95 untuk T15. Dengan pemberian tunai yang semakin bertambah ini, pastilah kerajaan perlu mencari sumber kewangannya. Jadi, saya nak tanya, dari manakah datangnya dana yang ketara sedangkan dalam pengumuman belanjawan tempoh hari, kelompok T15 menjadi sasaran untuk dipotong subsidi minyak, hospital dan pendidikan. Kumpulan T15 ini, kalau berdasarkan kepada data dan juga pendapatan isi rumah dari Survey Pendapatan Isi Rumah HIS dan Survey Pendapatan Perbelanjaan Isi Rumah HIES oleh Jabatan Perangkaan Malaysia Open Dosen, setakat tahun 2022, 15% pendapatan tertinggi di Malaysia bermula dengan jumlah RM13,295 dan ke atas. Takrifan T15 ni, Tuan Yang di-Pertua, sebagai golongan maha kaya sangat tidak adil. Khususnya golongan yang hanya RM13,000 dianggap maha kaya. Dan saya bukan nak mempertahankan yang kaya-kaya ni, tidak. Bayangkan, seorang tokoh korporat dan jutawan tergolong dalam T15, manakala suami isteri guru grade DG48, kalau dah mengajar 12 tahun, confirm dia akan dapat pendapatan lebih daripada RM13,000. Ataupun PTD M48, suami isteri, juga akan tergolong dalam T15. Adil atau tidak? Ini yang saya nak tanya ni. RM13,000 boleh ya? Jadi, saya sebelum ni kerajaan kata kita tak mau gunakan pendapatan sebagai threshold atau nilai ambang. Tetapi kenapa sekarang tiba-tiba pakai T15 pula? Bukan kita, saya rasa bukan kita saja pening, rakyat di luar sana lagi pening. Seterusnya, Menteri Ekonomi pernah umumkan subsidi berdasarkan net disposable income dan locality. Dia umum di sini berapa bulan yang lalu. Dan dalam kes penyasaran subsidi diesel pula, Budi Madani tak gunakan formula Menteri Ekonomi. Dan ini memang bagi saya sedikit sebanyak kepada golongan yang berpendapatan hanya RM13,000 ni, T15 dikatakan tak layak untuk subsidi RON 15, sedangkan Budi Mandani gunakan kriteria pendapatan iaitu RM100,000 setahun, RM100,000 setahun dan bersamaan dengan RM8,333 sebulan. Kenapa tiada konsistensi dalam hal ini? Kemarin pula Menteri Ekonomi kata kerajaan rancang untuk kenakan 2 harga berlainan bagi RON 95 di stesen petrol apabila subsidi pukal dimasukkan tahun depan. Dia kata juga akan ada harga yang tidak bersubsidi untuk golongan T15, manakala baki 85% rakyat masih akan membayar harga bersubsidi. Media melaporkan subsidi petrol dinaikkan, subsidi petrol ditarik, kerajaan sedia berdepan reaksi awam. Kerajaan akan kena pasti siapa dalam golongan T15 kelak, kata Menteri. Sekiranya mau letak 2 harga bagi RON 95, maka kena ada satu mekanisme atau cara di stesen petrol untuk kena pasti siapa T15. Kepala otak kita kena tengok cap muka dia. T15, T85 dan siapa lagi baki 85% sama ada melalui MyCard ataupun cara lain atau sistem pengenalan lain. Jangan kita lupa, kerajaan sepatutnya mengambil iktibar kegagalan kerajaan PH pada tahun 2018 hingga 2020 selama 22 bulan telah
tidak dapat menzahirkan satu mekanisme pemberi subsidi petrol walaupun 25 juta ringgit telah dibelanjakan dan dibayar pada sebuah syarikat perunding. Ini hakikat. Pada pendapat saya, ini adalah idea yang kurang sempurna atau boleh dikatakan tak berapa sangat bijak sangat yang akan merumitkan pengendali dan pekerja di stesen petrol serta pengguna ketika isi minyak serta menambah kos kepada proses menjual petrol. Kenapa pula 85% rakyat dan stesen petrol dirumitkan hanya sebab mau kenakan pada 15% yang lain? Sekiranya kerajaan sudah kena pasti siapa dalam golongan T15, kenapa pula kerajaan tidak kenakan saja levy petrol ke atas golongan ni ketika mereka memperoleh road tax? Selain mengenal pasti golongan T15, kerajaan juga boleh kenakan levy petrol ke atas kenderaan petrol baru yang menilai lebih daripada 300,000. Ini sebagai contoh. Ya. Katakan setiap kenderaan golongan T15 akan diisi minyak 50 liter seminggu atau sekitar RM2,600, 2,600 liter setahun. Manakala kos subsidi kalau RM1 1 liter, kerajaan boleh pula kenakan levy petrol 2,600 tahun ke atas lesen kenderaan golongan T15. Sekiranya mereka benar-benar dari golongan T15 atau mampu membeli kereta melebihi RM300,000, saya rasa ia tak akan jadi masalah untuk mereka membayar RM2,600 ni bagi setiap kenderaan yang mereka miliki. Dengan cara ini, kita hanya perlu ada satu harga petrol bersubsidi di stesen minyak dan kerajaan masih akan mengutip wang sebagai kos subsidi bagi golongan T15. Satu lagi kaedah ialah kaedah yang sedang digunakan untuk budi madani bagi harga diesel, di mana harga diesel diapungkan tetapi 85% rakyat Malaysia yang layak akan menerima bayaran bulanan. Saya pun tidak faham dari mana datangnya konsep T15 ini. Kerajaan kena konsisten. Tak boleh sekejap gunakan T20, kemudian T15, T18 dan akhirnya T15 ni terus digelar sebagai golongan mahakaya. Saya anggap pasangan guru grade DG48 ke atas dikategorikan sebagai T15 dan dianggap sebagai mahakaya adalah tidak adil bagi pasangan suami isteri yang rajin bekerja ini. Saya beri contoh. Kalau isteri saya tak kerja, saya tak sampai 13,000. Apakah dengan ada dasar ini? Isteri jangan kerja. Sebab apa? Kita rajin kerja, kita akan dihukum. Ini kesannya. Saya minta di luar sana dia akan faham PTD, cikgu-cikgu. Kebanyakan dalam lingkungan mahakaya ni, sebenarnya mereka tidak kaya. Itulah yang saya nak katakan di sini. Dan kita tak sepatutnya menghukum mereka. Dan saya nak bayangkan gaya hidup orang kaya dengan pasangan cikgu. Macam mana boleh kita samakan? Memang lain. Dan kerajaan kata sekarang kereta mewah berharga RM500,000, RM500,000. Sisinya rendah kerana struktur road tax sudah lain. Perlunya anjakan paradigma yang baik dalam isu ini, bukannya menyebabkan kucak kaca di stesen minyak disebabkan T15 ni. Saya bagi cadangan ini sebab saya lihat road tax sistem kita berlainan. Kita berdasar kepada sisi. Cikgu yang bawa kereta Mercedes 40 tahun, yang masih lagi sisi 3,800, dia bayar 5,000 lebih road tax. Kerana kita berpandu kepada sisi. Sebenarnya sudah sampai masa, dalam keadaan kita nak kenakan subsidi, nak potong subsidi, kita faham rasionalisasi. Tetapi kita kena buat dengan cara yang lebih saintifik, melihat semula. Ini perlu disemak supaya kita mempunyai satu struktur pecukan untuk cukai jalan yang berlainan. Kereta harga dia dah 40 tahun, tak sampai 10,000. Setiap tahun road tax dia lebih tinggi. Itu jadi masalah. T15 ini juga bakal dikurangkan subsidi pendidikan. Ini lebih padah. Dan kesihatan juga, subsidi kesihatan secara berperingkat. Adalah tidak adil untuk menghukum T15 ini dengan penarikan subsidi dan kelompok ini menjadi penyumbang kepada ekonomi negara. Janganlah menghukum mereka. Tuan Yang Dipertua, penyediaan asas pendidikan dan kesihatan yang baik ada tanggungjawab kerajaan. Dan sepatutnya asas pendidikan dan kesihatan patut disediakan secara percuma kepada semua rakyat. Jika
T15 diminta membayar kos rawatan di hospital. Berapa kadarnya yang patut dibayar oleh golongan guru ni? Kalau suami isteri ni ada guru. Contoh, MRI. Di hospital kerajaan, semua pesakit kini hanya bayar RM5 untuk yuran rawatan pakar. Mulai tahun hadapan, berapa jumlah yuran yang perlu dibayar? Kerajaan kata secara gradual, secara beransur-ansur. RM10, RM50, RM200 atau RM500 atau berapa ribu. Sebab kos MRI di hospital swasta adalah sekitar RM2,000 hingga RM3,000. Ini satu perkataan julat dia terlalu besar. Perlu ada penerangan supaya mereka tidak yang T15 khususnya hanya gaji RM13,000, RM14,000, mereka akan terkesan. Dalam konteks pelaksanaan subsidi ini, apa data lain yang kerajaan akan guna? Apa fungsi padu akan dimanfaatkan sepenuhnya ke di sini? Saya rasa ini kita kena tengok balik. Kedua, perluasan skop SST dan GST. Dulu, Pakatan Harapan kata sistem SST lagi baik daripada GST. Sebab apa? Jumlah barang yang dicukai lebih rendah, tiada sistem rumit untuk meningkatkan kos pengurusan cukai seperti GST. Kini hakikatnya cukai SST telah diperluaskan sekali lagi pada tahun ini dan tahun depan akan diperluaskan dan banyak lagi sektor akan tergolong dalam ini. Tak banyak beza skop cukai SST dengan GST dahulu selepas 2025. Jadi apa bezanya? Bezanya ketara. GST lebih efisien, menghindar black economy dan tiada keterasan serta lebih telus. Lagi banyak jenis cukai seperti cukai LVGT 10%, cukai DST 8% dan cukai HVGT 10% telah diperkenalkan. Sistem e-invoice yang mempunyai ciri-ciri seperti sistem GST telah diperkenalkan dilaksanakan. Jadi kenapa pula kerajaan tak kembalikan saja cukai GST untuk ganti SST agar sistem cukai dipermudahkan dan kesan cukai bertindih yang menaikkan harga barang lagi tinggi dielak. Ini saya rasa cascading effect ni kita banyak kali kita bincang. Jika malu, bolehlah tukar nama pada cukai apa, madani ke, tak apa. Tapi asalkan berdasarkan pada konsep GST. E-invoice ini subset kepada GST. Kalau kita teruskan dengan GST, pasti e-invoice tak diperlukan lagi. Tetapi sekarang dengan pelaksanaan e-invoice, kerajaan terpaksa berbelanja bagi pembelian peralatan ICT dan pakej perisian komputer. Sudah 2 kali belanja. Bukankah pembaziran ini amalan syaitan? Berapa pula jumlah perbelanjaan yang akan dibelanjakan kerajaan untuk tujuan ini? Ini belum lagi termasuk jaminan keselamatan sekiranya berlakunya sistem penggodaman atau dan seperti apa yang dihuraikan tadi. Sebelum pengumuman belanjaan 2025, ramai penganalisa berpendapat bahawa SST sepatutnya tahun depan adalah tahun yang paling optimum untuk kita bawa balik. Jadi, saya beralih kepada cukai HVGT. Setelah meneliti pembentangan belanjawan ini, saya tanya-tanya apa sudah jadi dengan cukai barangan bernilai tinggi atau HVGT. Jika di dalam pengumuman belanjawan 2024 sebelum ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyentuh tentang penggubalan perundangan baru bagi melaksanakan HVGT pada kadar 5 hingga 10% ke atas barangan bernilai tinggi. Dan seperti jam tangan dan juga barang kemas berdasarkan pada nilai ambang harga barangan. Malah dalam jawapan balas kepada saya yang saya terima dari MOF, juga sekadar memaklumkan penangguhan pelaksanaan cukai yang sepatutnya mula dilaksanakan 1 Mei ke 1 tarikh yang akan diputuskan oleh Jemaah Menteri. Apa sudah jadi dengan HVGT? Bukankah pengenalan cukai ini ada sesuatu yang munasabah untuk dilaksanakan dan dianggap mampu menyumbang tambahan hasil sehingga RM1 bilion kepada kerajaan? Apakah yang menyebabkan kerajaan mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan HVGT? Dan seperti mana negara-negara lain seperti China, Taiwan, Indonesia, Korea Selatan dan Chile? Dan apakah sehingga sekarang kerajaan masih tidak boleh mentakrifkan nilai ambang barangan mewah berkenaan? Sudah hampir 1 tahun tetapi masih tiada khabar berita tentang HVGT. Apa yang terus menjadi persoalan ialah rakyat tanya pula kenapa kita boleh laksanakan cukai barangan bernilai rendah untuk barangan diimport bernilai RM500 ke bawah sejak 10 bulan yang lalu.
LVGT ini dikatakan suatu yang adil berbanding dengan HVGT. Saya nak tanya, sejauh manakah kutipan LVGT ini sehingga kini berjaya merangsang ekonomi rakyat berbanding pelaksanaan HVGT. Seterusnya, tentang cukai dividen 2%. Berkenaan dengan cukai pada tahun tafsiran 2025, ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 yang diterima oleh pemegang saham individu. Ini agak mengejutkan selepas tahun 2008, Malaysia mengamalkan sistem cukai single tier di mana syarikat tidak perlu memotong cukai untuk dividen yang dibayar kepada pemegang saham. Cukai hanya diperlukan di peringkat syarikat melalui cukai korporat. Negara yang pakai cukai 2 kali ke atas pendapatan dividen biasanya adalah negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, UK, Perancis, Kanada, Korea Selatan dan Jepun. Pelaksanaan cukai dividen ini secara tidak langsung boleh dilihat sebagai lanjutan daripada cukai keuntungan modal CGT ke atas saham tidak tersenarai yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2024. Perkembangan negatif ini berpotensi menjaskan pelabur tempatan dengan aset melebihi RM2 juta dengan mengendalikan dengan mengandaikan hasil dividen sebanyak 5%. Justru kerajaan perlu menjelaskan apakah ini akan digunakan untuk pendapatan dividen daripada semua kelas aset dan apakah pelabur asing juga turut dikenakan cukai dividen ini. Selain itu, saya juga melihat pengenalan cukai ke atas dividen melebihi RM100,000 mampu menjadi batu penghalang kepada pengusaha kecil dan sederhana daripada mengembang perniagaan mereka ataupun memperoleh keuntungan yang tinggi. Semalam Perdasama pun telah buat satu kenyataan yang sama. Hal ini kerana bagi kebanyakan pemain PKS, sebahagian besar daripadanya dividen itu akan disalurkan pada pemilik perniagaan kerana ramai daripada mereka telah tidak mengambil gaji kerana masalah aliran tunai. Jadi, adakah kerajaan mempertimbangkan untuk mengecualikan PKS daripada dikenakan cukai dividen 2% ini? Seterusnya, kadar cukai eksais gula. Untuk kenaikan duty excise bagi minuman bergula secara berfasa mulai 1 Januari tahun depan dengan kadar 40 sen seliter kini naik sampai daripada 50 sen kepada 90 sen. Saya sikit tak fahamlah. Kerajaan tak boleh impos cukai tetapi dalam masa yang sama memberi subsidi kepada pengilang gula. Kerana atas faktor keselamatan, itu alasan justifikasi kita. Ini macam bagi vitamin, racun dalam masa yang sama, kerajaan tak boleh buat kedua-dua perkara serentak. Kena pilih salah satu. Apakah hasrat kita? Apakah objektif kita? Harga gula di Malaysia di bawah harga siling adalah disebabkan pemberian subsidi oleh kerajaan sebanyak RM42 juta sebulan kepada semua pengilang di Malaysia sejak November 2023. Ini yang perlu dihentikan kalau kita serius atas faktor kesihatan rakyat. Maka saya ingin bertanya, apakah dengan kenaikan duty excise ini kerajaan masih boleh meneruskan pembelian insentif dan subsidi gula kepada para pengilang? Seterusnya, gaji minima. Pengumuman gaji minima bulanan daripada RM1,500 kepada RM1,700 akan memberi kesan yang besar terhadap PMKS yang merupakan pemacu ekonomi negara memandangkan 40% contribution datangnya daripada sektor PKS. Kenaikan secara mendadak 200 bukan sahaja melibatkan gaji minima semata. Ia terpaksa menggerakkan setiap grade tangga gaji, setiap pekerja dalam syarikat tanpa mengira sama ada terdapat anjakan produktiviti. Malahan yang paling terkesan ialah PMKS yang banyak bergantung pada pekerja asing kerana pengiraan OT setiap pekerja asing berdasarkan gaji pokok yang lebih tinggi. Kesan kos pengeluaran akan meningkat. Keuntungan syarikat akan berkurangan. Jadi inilah akibatnya. Selain daripada itu, dasar progressive wages akan dilaksanakan pada tahun depan juga. Bagaimana kerajaan membantu PKS ni? Dan seterusnya saya terus kepada pendidikan. Terima kasih kepada PM kerana memberi peruntukan yang besar pada sektor pendidikan. Untuk tahun kedua berturut-turut, kerajaan menjadikan RM1 bilion khusus untuk semua sekolah termasuk SJKC, SCKT, SABK, sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, SMJK dan sekolah mubalik. Berapa jumlah SJKC
Dan berapa jumlah SJKC dan SFJK yang telah selesai menerima bantuan negara untuk tahun lepas? Apakah masih ada sekolah yang masih belum menerima bantuan? Pakatan Harapan ketika jadi pembangkang sentiasa mahu penyaluran peruntukan penyelenggaraan sekolah bagi semua aliran dibuat secara telus. Itu kita sokong. Akan tetapi, sejak 2 tahun kebelakangan ini, butiran mengenai peruntukan penyelenggaraan untuk SJKC, SJKT tidak dinyatakan secara eksplisit. Bukankah ini sebahagian daripada dasar ketulusan yang kita tekankan? Macam SJKC, kita ada 1,302 buah. Untuk sekolah bantuan kerajaan, kita ada 890. Yang selebih dan 400 lebih adalah sekolah kerajaan. Bagaimana agihannya? Jadi satu lagi, konsep derma dan bina ini adalah dasar baru KPM. Saya pun tidak faham. Dia dapat tentangan daripada masyarakat Tionghoa dan juga LPS. Perkara ini patut disemak. Apa justifikasi kementerian? Dan di sini juga saya minta supaya KPM mempercepatkan proses pembinaan 10 buah SJKC baru dan 6 buah SJKC yang berpindah yang telah diluluskan pada tahun 2017, khususnya SJKC Kuek Hoyau dan SJKC Simau Yu di Johor Bahru. Dana sudah ada. Cuma tunggu green light dah tunggu hampir 2 tahun. Jadi sebagai penghujung, saya ingin membawa 2 isu kawasan. Pertama, pelebaran jalan Muar dari Tol Yong Peng Utara ke Pekan Parit Yani. Panjang queue tu sampai 5 km. Cuma nak masuk tol saja. Itulah jalan, satu-satunya jalan daripada Yong Peng, daripada Plus Highway, nak keluar sampai ke Batu Wak, sampai 1 jam lebih. Ini memerlukan belanja lebih kurang 12 juta. Kerana ada bottleneck. Saya minta supaya JKR tengok balik. Ini memang congestion cost terlalu tinggi. Nak selesaikan untuk susuh keluar tu saja 3 juta. Kalau keseluruhan sampai ke Parit Yani mungkin 12 juta. Saya minta supaya kementerian ini bagi perhatian kerana ini merugikan ekonomi kita. Dan yang satu lagi, saya bertanya kepada pihak JKR, FT01, yang mana jalan daripada Ca'a, kampung Desa Temu Jodoh, nama pun sedap, daripada Ca'a sampai ke Air Hitam, masih belum dibuat. Sebahagiannya telah dibuat di Pekan Yong Peng, tapi saya berharap ianya dapat disambungkan. Missing link cuma di sini saja. Dan satu lagi, FT050, oleh kerana saya tak dapat pengiriman khas, saya minta supaya disempurnakan dari Tol Air Hitam sampailah ke Keluang. Inilah harapan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam.